Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Rizwan bagi mengikuti mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3. Untuk hari ini, kita akan lihat apakah topik yang akan saya cuba sampaikan kepada pelajar. Diharap semua pelajar dapat memahami kandungan ataupun penyampaian yang cuba saya sampaikan. Jadi, sama-sama kita lihat selepas ini. Untuk hari ini saya akan menunjukkan bab 2 iaitu perwakilan data. Tajuk bab 2 perwakilan data bagi Asas Sains Komputer tingkatan 3. Untuk bab 2 ini, tajuk perwakilan data ini adalah kita akan sentuh tentang penyulitan mesej, kriptografi, macam mana kita nak memastikan maklumat yang kita hantar itu dapat dihantar dengan cara yang selamat. Apakah kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan bagi memastikan maklumat penyampaian yang cuba disampaikan antara seorang penghantar kepada penerima dapat diberikan ataupun disampaikan dengan cara yang lebih selamat. Baiklah. Kita lihat dulu pengenalan tentang kriptografi dalam keselamatan data. Dalam kandungan selepas ini, pelajar semua boleh lihat dalam buku teks muka surat 30. Sebab semua kandungan yang dalam slide yang akan saya bentangkan ini adalah banyak yang saya gunakan daripada buku teks. Ada sedikit perubahan ataupun sedikit penambahan maklumat saya akan gunakan. Baiklah, untuk kriptografi dalam keselamatan data. Kita kenal dulu. Dalam era teknologi maklumat sekarang, kebanyakan maklumat kita banyak berkongsi melalui atas talian. Maknanya bila kita berkongsi atas talian, ia adalah dalam bentuk digital. Bila dalam bentuk digital di atas talian, ia adalah satu cara di mana kita nak menyampaikan itu bagi memastikan maklumat yang disampaikan itu adalah selamat. Penghantaran suatu dokumen tidak lagi bergantung kepada perkhidmatan pos seperti sebelum-sebelum ini. Dokumen yang penting itu tidak lagi kita bergantung kepada pos, tetapi lebih kepada penggunaan rangkaian komputer. Contohnya kita menggunakan email. Kenapa kita menggunakan email? Supaya lebih memudahkan kita menghantar sesuatu dokumen secara soft copy kepada penerimanya. Penerima akan mendapat dokumen tersebut secara email di atas talian. Selain daripada itu, kita juga menggunakan, selain kita menghantar dokumen, kita menghantar maklumat-maklumat rahsia yang lain. Maklumat rahsia seperti nombor bank melalui permesejan atas talian. Kemudian kita berkongsi maklumat data-data, kita isi maklumat diri kita, peribadi kita secara atas talian, kadang-kadang melalui media sosial. Walaupun kita tahu media sosial itu adalah media umum yang boleh dibaca oleh orang ramai. Tetapi, pernahkah kita terfikir sesuatu mesej ataupun data yang dihantar secara elektronik itu diterima oleh penerima tanpa ianya dicuri, diubah atau ditokok tambah oleh pihak lain? Adakah kita dapat memastikan bahawa kita bergantung kepada talian internet ni? Kita nak menyampaikan sesuatu mesej, terutama mesej penting, mesej rahsia itu, adakah kita dapat pastikan bahawa penghantaran kita itu adalah selamat? Adakah kita menghantar, yang menerima itu akan menerima secara terus? Menerima mesej itu secara terus dengan selamat? Adakah kita dapat confirm, pastikan? Dapat pastikan bahawa apa yang kita hantar itu secara terus antara dua pihak ini saja. Tak ada pihak lain yang tak sepatutnya menerima maklumat tersebut menerimanya. Jadi dalam situasi ini kita akan lihat. Kita akan lihat macam mana kita nak memastikan keselamatan data kita di atas talian itu terjamin dapat diselamatkan.
Jadi dalam subtopik 2.1.1 ini kita akan tengok kriptografi dalam pengkomputeran. Apa yang dimaksudkan dengan kriptografi, bagaimana kriptografi ini digunakan bagi membantu seseorang penghantar itu menghantar maklumat yang dikatakan rahsia, ataupun penting yang boleh disampaikan kepada penerima. Hanya penerima itu sahaja yang akan menerima maklumat tersebut. Kalau orang lain boleh memintas ataupun boleh membaca maklumat tersebut, adakah ianya boleh dibaca? Jadi kita akan lihat pada kaedah kriptografi ni. Jadi selepas ini, diharap selepas penerangan saya ini, kamu boleh menerangkan maksud dan juga kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran. Jadi kita akan lihat kepada apa maksud kriptografi ini dahulu. Kriptografi daripada bahasa Inggeris juga, ejaannya adalah kriptografi. Asalnya kriptografi ini adalah daripada bahasa Yunani yang terdiri daripada dua perkataan, iaitu kriptos dan juga graphen. Kriptos dan juga graphen. Daripada itu wujudnya kriptografi. Kriptos ni bermaksud sembunyi. Dia bermaksud sembunyi, manakala graphen ini bermaksud tulis. Bila digabungkan akan menjadi perkataan sembunyi tulis. Ataupun kita susunlah ayat itu dengan baik, maka akan jadilah penulisan secara tersembunyi. Penulisan secara tersembunyi. Jadi apa tujuan kriptografi ini adalah ia akan boleh melindungi informasi ataupun data ataupun mesej yang akan dihantar melalui atas talian daripada mesej tersebut terdedah ataupun dipintas oleh pihak yang tidak sepatutnya. Dalam situasi ini adalah apa yang cuba disampaikan. Apabila kita menggunakan talian internet, kita bergantung kepercayaan kepada talian internet tersebut. Jadi konsep sekarang, kepercayaan kita itu, kita perlukan satu sistem di mana mampu untuk mengelakkan informasi-informasi atau maklumat data yang cuba kita nak sampaikan itu dapat dihantar kepada penerima. Kalau ada yang boleh mendedah mencapai maklumat tersebut, bagaimana kita nak memastikan maklumat tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak tersebut. Jadi selepas ini kita akan tengok konsep kriptografi dalam pengkomputeran ini. Kriptografi ini sebenarnya dah wujud pada zaman dahulu daripada tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba ni dah menggunakan tulisan hieroglif. Ini adalah gambaran macam mana tulisan hieroglif digunakan pada waktu dahulu. Maknanya simbol ini diukir, diukir di dinding batu ataupun mungkin boleh diukir di kayu. Di mana-mana selagi ianya boleh diukir, maka mereka akan menyimbolkan maklumat-maklumat tersebut. Menyimbolkan maklumat-maklumat tersebut supaya maklumat itu dihantar, disampaikan kepada yang boleh membacanya sahaja. Jadi dalam keadaan ini, contohnya, sebab dia tak ada talian internet kan. Jadi situasinya, jadi ada seorang cuba menghantarkan maklumat ini. Nak menghantar maklumat ini, dia tak boleh pergi kepada individu tersebut. Jadi dia perlu mencari satu kaedah di mana dia boleh menyampaikan maklumat tersebut dan orang lain tak boleh nak membacanya. Jadi dia bergantung pada itu. Jadi kaedah yang boleh digunakan adalah menggunakan simbol. Menggunakan simbol-simbol tersebut untuk mewakili setiap perkataan ataupun ayat yang cuba disampaikan kepada penerima yang sepatutnya membaca maklumat tersebut. Jadi dalam keadaan ini, simbol-simbol ni lah yang akan digunakan. Supaya ia tidak akan dibaca oleh orang. Kalau ramai yang lalu lalang, ramai lalu lalang, kalau kita guna tab biasa, semua orang boleh baca. Macam kita lalu lalang dekat mall, dekat mana-mana tempat. Kalau letak je apa-apa ayat iklan apa, semua orang boleh baca.
Tetapi bila kita letak simbol macam ni, tak semua orang boleh baca, hanya orang yang fasih dalam simbol tersebut sahaja yang boleh baca. Jadi itulah kaedah penyampaian maklumat yang digunakan pada zaman dahulu, okey, untuk menyampaikan maklumat secara kaedah kriptografi. Terdapat 4 kepentingan perkhidmatan keselamatan data dalam kriptografi. Okey, yang pertama adalah kerahsiaan. Kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi supaya maklumat tersebut tidak diketahui oleh pihak lain selain penerima. Kita hendak memastikan bahawa ada rahsia dalam maklumat yang cuba disampaikan antara penghantar kepada penerima dan akan memastikan maklumat itu tidak boleh dibaca oleh pihak yang lain. Okey, pengesahan, pengenampastian pihak-pihak yang terlibat dalam satu komunikasi. Maklumat atau data yang diterima perlu dikenapasti agar maklumat dihantar oleh pihak yang disahkan sahaja. Okey, penghantar mengesahkan. Okey, pengesahkan penghantaran tersebut dihantar kepada penerima tersebut. Okey. Yang berikutnya integriti, perkhidmatan keselamatan yang mengenapasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data oleh pihak lain. Bila kita berkata tentang integriti ni, okey, kita tidak mahu melihat penghantaran maklumat ataupun data itu dihantar kepada penerima dan bila penerima menerima maklumat tersebut, dipastikan tiada sebarang perubahan yang berlaku. Okey. Kemudian yang keempat, tiada sangkalan. Okey, ia bagi membuktikan bahawa penghantar dan penerima maklumat tidak menafikan bahawa mereka menghantar dan juga menerima maklumat tersebut. Okey. Dia ada pengesahan antara dua pihak. Yang penerima menerima pengesahan daripada penghantar. Okey, penghantar menerima pengesahan daripada penerima. Okey. Itulah dia tadi 4 kepentingan perkhidmatan keselamatan data kriptografi. Baiklah, untuk subtopik 2.1.2, proses cipher. Okey, dalam proses cipher ni kita akan lihat dahulu apa yang dikatakan penyulitan dan juga nyasulit. Okey, macam mana kaedah langkah demi langkah itu berlaku apabila kita menggunakan proses cipher. Mari kita sama-sama saksikan. Okey, apa yang dikatakan penyulitan? Penyulitan ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah encryption. Okey, penyulitan adalah satu proses penukaran teks biasa kepada teks cipher, iaitu teks yang boleh dalam bentuk yang tidak bermakna apabila dibaca. Okey, maksud dekat sini adalah teks biasa, teks yang kita fahamlah. Okey, teks yang kita faham, okey, ditukarkan ke bentuk teks cipher. Teks cipher ni adalah kita istilahkan sebagai teks yang dalam bentuk kod. Okey, yang tidak boleh dibaca oleh individu yang tak sepatutnya membaca sesuatu maklumat tersebut. Okey, bagaimana proses ini berlaku? Penyulitan ini berlaku apabila kita nak mengubah daripada teks biasa kepada teks cipher. Okey, teks biasa kepada teks cipher. Teks cipher adalah dalam bentuk kod. Okey, itu adalah penyulitan. Kemudian nyasulit pula adalah sebalik daripada penyulitan tadi. Okey, nyasulit ataupun dalam bahasa Inggerisnya decryption. Okey, decryption, iaitu nyasulit adalah proses untuk mengembalikan teks cipher ke bentuk teks biasa. Okey, supaya ianya dapat dibaca dan mempunyai maksud yang tertentu. Jadi bila kita nak maksud kat sini adalah bila kita menggunakan nyasulit ini, kita nak memastikan teks cipher yang dihantar oleh penghantar itu dapat ditukarkan semula, dapat dinyahsulitkan balik supaya ia menjadi teks biasa dan boleh dibaca oleh penerima. Okey, itu adalah dua cara penyulitan dan juga nyahsulit. Okey, kita akan lihat situasi ini. Tanpa kaedah penyulitan dan nyahsulit, bagaimana digunakan, bagaimana kita nak membandingkan nanti dengan kaedah ada penyulitan dan juga nyahsulit. Tanpa kaedah penyulitan dan nyahsulit antara dua individu, iaitu penghantar dan juga penerima ni. Okey, penghantar dan juga penerima ni, bila dia menghantar maklumat secara terus,
menggunakan maklumat rahsia. Penghantar nak menghantar maklumat rahsia kepada penerima. Apabila penghantaran itu tanpa kaedah penyulitan dan nyah sulit, penghantaran itu akan terus kepada penerima. Penerima akan menerima maklumat tersebut. Dia akan dapat maklumat tersebut. Tetapi masalahnya adalah apabila di atas talian tersebut, pintasan boleh dilakukan oleh pencuri data. Pencuri data dia boleh mendapat maklumat tersebut, dia boleh baca maklumat tersebut. Dia boleh baca maklumat tersebut dan maklumat itu akan terbongkar. Sebab pencuri data ni adalah individu yang tak sepatutnya membaca maklumat tersebut. Ini kaedah tanpa penyulitan dan nyah sulit. Bagaimana kalau kita menggunakan kaedah penyulitan dan nyah sulit? Dalam kaedah penyulitan dan nyah sulit ini, penghantar kepada penerima akan menggunakan kaedah ini untuk penghantaran dan juga penerimaan maklumat. Macam mana ia berlaku adalah seperti yang tadi, penghantar cuba menghantar maklumat rahsia. Dia cuba menghantar maklumat rahsia. Sebelum penghantaran itu berlaku, dia perlu memastikan maklumat tersebut dikunci. Dikunci dengan menggunakan kaedah penyulitan. Penyulitan. Maknanya dia akan mengubahkan teks biasa ke dalam bentuk teks cipher. Dia akan mengubah teks biasa ke bentuk teks cipher dulu. Jadi bila dah dijadikan dalam bentuk kod, barulah proses penghantaran itu dihantar kepada penerima. Dan penerima akan membuka kunci tersebut bagi mengubahkan teks cipher ke bentuk teks biasa menggunakan kaedah nyah sulit tadi. Bila dia dah tukarkan teks cipher ke bentuk teks biasa, maka barulah penerima boleh membaca maklumat yang cuba disampaikan oleh penghantar tadi. Dalam situasi ini, semasa penghantaran itu berlaku, apabila pencuri data cuba memintas talian tersebut, semasa sepanjang pintasan tersebut, pencuri data hanya akan mendapat teks cipher dalam bentuk kod. Jadi, pencuri data yang tidak memahami kod tersebut, dia tak dapat membaca maklumat tersebut. Jadi dalam situasi ini, maklumat itu dapat dirahsiakan. Menyulitkan pencuri data untuk mendapatkan data-data penting yang cuba dihantar secara atas talian. Ini adalah contoh macam mana kaedah penyulitan dan juga nyah sulit dilaksanakan dalam pengkomputeran.